Senario berlaku di kalangan ahli sunnah yang angkuh apabila berdamping dengan asatidah hingga memecah belahkan hubungan silaturahim. Apa pandangan Ustaz? Berikan nasihat yang baik. Sebab dua kegagalan akhlak di kalangan kita gagal menjaga lisan hubungan silaturahim antara saudara semuslim. Ni very clear, tuan-tuan dan puan sekalian. Sesama ahli sunnah ni, dia bila berdamping dengan asatidah, ada orang ni dia dekat dengan ustaz ni, dia ada sombong sikit. Ada orang ni dia manusia ni, dia pelbagai-bagai. Kita tak boleh nak judge, nak buat judgement dan nak hukum semua, tuan-tuan. Saya tak bermaksud nak hukum semua. Tapi apa yang saya nak kata sini, ada orang dia jenis suka bawa ustaz ya, mengaji tak pun. Ustaz bawa ustaz. Aku bawa ustaz. Aku yang susun kelas apa semua kali. Dia mengaji tak pun. Tapi dia, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan dia kot situ. Itu kelebihan dia. Ada orang tuan-tuan dan puan sekalian, dia bawa ustaz, dia rasa syok terlebih. Jadi dia main penyakit-penyakit yang pelik-pelik. Kawal ustaz, kontrol ustaz, dan bersifat-sifat dengan sifat yang tak sesuai untuk sebagai duat ataupun da'i ahli sunnah. Anda nak nasihatkan isu-isu yang seperti ini, sama ada geng yang rapat dengan ustaz ke, tak rapat dengan ustaz ke, ataupun secara umumnya perselisihan di kalangan ahli sunnah ni, selesaikan. Di kalangan ahli sunnah, selesaikan. Sekiranya ada perbezaan pendapat dan pandangan, kita ambil prinsip tadi ni. Kita kena memihak kepada kebenaran. Tapi kalau tadi Syekh Ibrahim kata, dengan ulama kita kena muliakan dia. Demikian juga kawan-kawan kita. Kita memihak pada kebenaran dalam keadaan kita menjaga hak teman-teman dan sahabat kita yang juga merupakan ahli sunnah seperti kita, mungkin berbeza pendapat dengan kita dalam beberapa hal dan urusan. Apatah lagi kalau dengan ustaz-ustaz kita beza pendapat dengan ustaz-ustaz kita. Yang ni kita kena uruskan dengan baik. Kita tak setuju kat ustaz kita, mungkin pandangan ustaz kita dalam beberapa hal, urusan agama ke urusan dunia agak berbeza dengan kita dalam beberapa hal. Kita membuat judgement dan hukuman yang tidak adil ke atas dia. Tak boleh. Kita memihak pada kebenaran, tapi pada masa yang sama jangan rendahkan dan kurangkan dia daripada kedudukan dia. Letak dia pada tempat dia. So akan berlaku tak pergaduhan? Takkan berlaku pergaduhan. Tapi kalau kita nak memihak kepada kebenaran, tak apalah kita kata kita benar ni, memihak pada kebenaran, kita merendahkan kawan kita merendahkan ustaz kita. Tuan-tuan, kita kena ingat bahawasanya kebenaran itu bukan diwakili oleh kita. Kebenaran itu ada pada mana-mana, pada sesiapa sahaja. Bahkan pada syaitan pun ada kebenaran. Cuma kita tak dituntut dan dilarang mengambil ilmu daripada syaitan. Tapi daripada kalangan ustaz kita nak ambil ilmu daripada dia. Hadis-hadis kita nak mengaji tentang silaturahim. La yadkhulu jannata qati', takkan masuk syurga pemutus silaturahim. Tentang soal akhlak ni, tentang soal namimah, mengadu domba, soal aibkan, soal mengumpat, soal memfitnah, soal, tuan-tuan, Abdullah ibnu Mubarak, orang tanya dia tentang khuluqin hasan, akhlak yang baik tu. Apa dia kata? Antara yang dia kata apa? Bastul wajhi wa kafful adha. Husnul khuluq ni, akhlak yang baik ni, kata antaranya adalah bastul wajh. Muka dia kena kata ulama kata senyum, kena orang tengok tu seronok nak tengok. Tu muka dia kita nak kena tunjuk. Dan juga kaful adha, kena halang diri kita daripada menyakiti saudara kita yang lain. Itu akhlak yang baik. Ini kita kena buat, tuan-tuan. Kita bimbang di kalangan ahli sunnah ni, kita berkeras dengan kawan-kawan kita yang berbeza pendapat dalam beberapa isu lah. Satu dua isu, selesaikan. Jangan tangguh-tangguhkan. Kita nak bergerak, nak move forward, banyak benda lagi kita nak ajak orang. Kalau nak ajak orang, kita bukan lagi tak habis lagi nak ajak orang, macam mana? Selesaikan. Kemudian di sini, itu pandangan saya lah. Benda ni saya rasa benda yang semua sepatutnya perlu tahu. Maklum bi darurah. Bab silaturahim ni ahli sunnah sangat menitik beratkan soal silaturahim.
Dakwah Nabi dakwah perpaduan, dakwah Nabi dakwah persaudaraan, dakwah Nabi dakwah kasih sayang. So kalau tak dipenuhi dalam gerakan dakwah hal-hal yang disebutkan tadi, maka tuan-tuan, impak dan kesan dakwah tak ada. Tak ada kasih sayang, tak ada persaudaraan, tak ada silaturahim. Kita mengaji, kita begitu rigid mengajar kita, maknanya kita tak ada hubungan apa, tak ada. Tak boleh. Itu salah. Orang yang macam ni tak boleh bercakap pasal dakwah, sebab dia gagal. Dia tak ada instrumen dakwah pada dia. Sebab tu Nabi SAW, okey, fine, Nabi dakwah tauhid. Itu isi kandungan yang Nabi sampaikan. Pertama Nabi sampaikan apa? Tentang tauhid akidah. Tapi Nabi buat packaging. Packaging dia apa? Okey. Tuan-tuan dan sekalian, katakanlah ni, sekiranya ni coklat. Coklat ni tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak buat macam mana? Satu, kita nak buat bentuk coklat ni. Nak buat bentuk dia macam mana supaya orang senang kepak. So kita buat dia macam dia jadi macam apa dia bagi? Bar. Nak kepak mudah. 1 2 3 4 5. Itu dia punya ni, dia punya bukan packaging luaran saja, dalam pun orang tengok. Senang nak makan coklat tu. Lepas tu kita nak tengok balutan luar pula. Yang kita nak sampaikan sebenarnya bukan bar tu, bukan cara kepak tu, tak. Yang kita nak sampaikan bukan pasal balutan luar tu. Yang kita nak sampaikan rasa coklat tu, betul tak? Itu yang kita nak bagi tahu orang, coklat aku sedap. Tapi untuk membuat tarikan untuk orang beli, tuan-tuan, orang jilat bungkus tu kan, sedap coklat ni. Tak, jilat. Dia punya bungkusan dia, betul tak? Packaging lah. Jadi bila orang beli, baru orang rasa. Beli kerana tertarik dengan dia punya bungkusan dia. Macam tu juga dakwah Nabi SAW. Dakwah Nabi, isi intipati dakwah Nabi macam coklat tadi ni. Lagi kata sama macam coklat pula. Saya bagi permisalan, tapi kita fikir, iaitu isi dia tu akidah tauhid. Tapi packaging Nabi apa? Akhlak. Packaging Nabi akhlak. Membuatkan orang tertarik nak beli produk Nabi tu. Orang tengok daripada jauh. Orang mau nak main dengar, orang mau nak bercakap, orang mau nak tegur, orang mau bagi tumpuan. Packaging dia. Sebab tu dalam Quran dia kata apa? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Wahai orang yang sedang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan. Maknanya tu peranan engkau wahai Muhammad. Kemudian wa rabbaka fakabbir, intipati isi kandungan peringatan yang engkau berikan itu naklah apa? Tuhan, tentang ketuhanan. Wa rabbaka fakabbir, muliakan Tuhan. Wa thiyabaka fatahhir, penampilan kamu kena kemaskinikan, sucikan ia. Lepas tu baru dia pi kepada tindakan warrujza fahjur, berhala-berhala itu jauhkanlah dirimu daripadanya. Tengok betul kan? So ni packaging. Tu sebab tu kadang-kadang kita di sunnah, kita nak pergi tegur orang, packaging kita tak bagus. Tuan-tuan, macam mana orang nak tertarik? Kita nak jual coklat, tuan-tuan, kita bungkus buah kertas je ni. Pusat taklim. Bungkus buah kertas. Coklat kita tersedap di Asia, kita pergi letak kat kedai tu, bungkus macam ni. Siapa nak beli? Muka kosong macam ni, tulis coklat tersedap. Orang fikir coklat ni nak buat bentuk dia, bentuk jadi 3 segi ke. Bukan saja bentuk dia, nak tengok bar dia macam mana. Lepas tu orang nak tengok dia punya design dia, warna dia, tarikan. Bila orang tengok, mata tu dia menarik perhatian disebabkan warnanya yang berbeza. Biasanya makanan ni orang buat warna yang bersifat terang.
Hak McDonald merah kuning, KFC merah putih, kedai mamak kuning hijau. Tuan-tuan, maksud dia buat ni, dia sebab apa? Sebab warna-warna ni dia memainkan peranan. Dia punya packaging dah. So kita pun nak dakwah di sunnah salaf ni tuan-tuan. Kalau kita ni mengkelai ni, macam mana packaging kita tak bagus? Bila tak bagus, orang bercakap hampa pun mengkelai tak hampa, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni ngaut tinggal. So ini tak bagus. Wallahu a'lam. Salam.